Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan satu surat yang mengatakan arahan Zahid sila laksanakan, yang mana sekarang ini sedang trending di media sosial. Yang mana apabila saya baca daripada apa yang terkandung ini, yang mana kawan-kawan di luar sana juga baca, yang mana surat niat bagi pembinaan kumpulan kedua 6 buah kapal Second Generation Patrol Vessel SGPV ini untuk Tentera Laut Diraja Malaysia ni, TLDM. Yang mana di situ tertera tulisan Datuk Seri Zahid yang dikatakan begitulah. Jadi apa yang kita lihat penafian-penafian daripada Datuk Seri Zahid sendiri ataupun daripada Datuk Seri Najib berkenaan dengan isu ini, yang mana apabila saya baca ke bawah ini, dan akhirnya apabila pengarah urusan BNS masa itu Ahmad Ramli Muhammad Noor, yang mana juga bekas Panglima Tentera Laut, dalam suratnya berkata bahawa syarikat berkenaan telah dirancang projek LCS selama 2 tahun, dan bagaimanapun Ahmad Ramli berkata mereka kini memerlukan LOI untuk meyakinkan pengeluaran peralatan asal OEM bahawa projek itu mendapat mandat restu dari kerajaan. Dan akhirnya projek ini tergendala, yang mana kita tahu projek ini menjadi hangat oleh masyarakat, menjadi perbualan apabila projek LCS ini bertujuan untuk mendapatkan 6 kapal tempur untuk TLDM dengan kos 9 bilion. Kapal pertama sepatutnya dihantar pada 2019. Bagaimanapun sehingga kini semua kapal itu masih dalam pembinaan walaupun kerajaan telah membayar 6 bilion. Ini yang menjadi isu berkenaan dengan kapal LCS ini, yang mana bukan rakyat nak mengatakan kapal ini kapal halimunan, itu maksudnya kapal itu tak ada, bukan macam tu. Kapal yang dimaksudkan oleh rakyat, yang diwar-warkan ataupun yang rakyat ni faham bahawa isu kapal ini dalam pembinaan itu, dan rakyat juga tahu bahawa kapal itu belum siap. Tetapi yang menjadi isu pokoknya adalah duit 6 bilion ini, kemana arah belanjanya, kenapa boleh habis. Sebiji kapal belum siap sedangkan berbaki lagi ada 3 bilion. Jadi kalau kita nak siapkan sedangkan kapal pertama pun belum lagi kita keluarkan, ada lagi keseluruhan kapal ini yang berjumlah 6 biji ini, jika kita lihat dia akan tidak mencukupi. Dan kita tahu juga ada yang masih tidak sampai pun berapa peratus ataupun 10% pun tidak sampai. Maka jelas di sini bahawa ada satu ketirisan. Kalau kita dengar jawapan Datuk Seri Najib sendiri berkenaan dengan isu ini, beliau berpusing sana berpusing sini, mengatakan bahawa kapal itu tidak mudah dibuat, bukan seperti kapal layar ataupun kapal-kapal pesiar. Ya, rakyat juga faham bahawa kapal ini kapal perang, yang mana apabila beliau kata mempunyai 4 dimensi, rakyat faham. Cakap saja peralatan ketenteraan, cakap saja yang melibatkan pertahanan, rakyat tidak akan mempertikaikan isu ini. Tetapi kemana arahnya pembelanjaan duit 6 bilion ini? Yang mana kalau kita lihat mereka bertukarkan kontrak sesuka hati, mereka membuatkan lapisan-lapisan kontrak ini tadi. Ini sebenarnya membuatkan rakyat lebih memahami. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib berkenaan dengan isu ini, apabila dia kata bukan mudah untuk nak buat kapal. Satu saja kita lihat dah ada kegagalan yang jelas, yang total, iaitu kita merancang sesuatu projek mega, projek yang melibatkan pertahanan, yang melibatkan keselamatan negara. Kalau kita kata 10 tahun kita buat, maka siap semuanya. Itu harus kita tuntut, kita harus ada integritinya dalam pelaksanaan kapal ini. Kalau kapal ini lambat 1-2 bulan ataupun 3-4 bulan, pun tidak dipertikaikan oleh rakyat, pun tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Kerana rakyat paham. Tetapi kalau melibatkan bertahun-tahun, sehingga kan pelaksanaan itu gagal dan tidak siap, ini menjadi satu pertanyaan besar. Inilah yang dijadikan isu hari ini, yang dikatakan PKR ataupun DAP ataupun pembangkang, spinkan cerita ini. Bukan dispin, tetapi hakikatnya ini yang rakyat nampak. Rakyat sudah tahu bahawa dalam pelaksanaan kapal ini yang berjumlah 6 bilion yang tidak sampai kepada apa yang kita mahu, iaitu pelaksanaan itu satu pun tak siap ini. Rakyat sudah tahu bahawa berlaku ketirisan, mesti akan berlaku keborosan ataupun salah guna kuasa di sini. Rakyat tahu, tetapi
on paper kita nak dakwa, kita nak mencari siapa dia yang jadi ikan jerung ini, siapa dia mastermind di sebalik ini semua. Rakyat paham dan tahu juga siapa orang itu. Tetapi untuk kita nak mendakwanya itu tidak perkara mudah kerana dia melibatkan kertas-kertas kerja, penyidikan-penyidikan ataupun audit-audit dalaman. Cuma hari ini yang kita lihat, apabila berlakunya pendakwaan kepada kepada pengarah ataupun pengarah urusan BNS masa itu, iaitu Ahmad Romli Mamat Nol, yang juga bekas Panglima Tentera Laut ini. Maka kita lihat di sini bahawa rakyat rasa beliau ini dijadikan sebagai kambing hitam. Kerana walaupun beliau terlibat, walaupun kita lihat ada transaksi ke Singapura yang beberapa company yang dah masukkan duit itu, tetapi rakyat merasakan bahawa itu tidak cukup kerana berapa juta saja yang dimasukkan ke itu. Yang rakyat lihat nih, ikan jerung yang di atas ini, yang mengambil keuntungan dari sini, ratusan juta, mungkin melibatkan bilion ini. Ini yang perlu kita cari, siapa kepalanya. Apa yang kita boleh lihat di sini daripada kenyataan-kenyataan media ataupun daripada apa yang kita lihat di sini. Apabila kita lihat di sini bahawa kemudian pada 11 Februari, Kementerian Pertahanan meminta kebenaran daripada Kementerian Keuangan supaya perolehan dilakukan secara rundingan terus dengan BNS. Maka kita tahu Menteri Pertahanan waktu itu adalah Datuk Seri Zahid Hamidi, manakala daripada Menteri Keuangan tidak lain tidak bukan Datuk Seri Najib itu sendiri, dan beliau juga bertindak sebagai Menteri Pertahanan, Perdana Menteri. Jadi ini sudah cukup membuktikan bahawa siapa dia ikan jerung, siapa dia mereka yang dikambing hitamkan. Jadi ini yang persoalannya, bukannya masalah-masalah itu. Jadi minggu lalu Zahid berkata adalah tidak wajar untuk menyalahkannya atas kegagalan perolehan LCS kerana projek itu diberikan selepas tempoh sebagai Menteri Pertahanan berakhir pada 2013. Okey, kalau dia berakhir pada 2013, siapa penyambungnya? Tidak lain tidak bukan Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang menjadi juga Menteri Pertahanan hari ini. Maka perkara ini berjangkit. Akhirnya kita lihat siapa dia yang buat ini. Adakah ini pemimpin DAP? Adakah yang buat ini pemimpin PKR? Adakah yang buat ini pemimpin Amanah? Ataupun komponen Parti Pakatan Harapan yang ada dahulu? Tidak. Apakah yang sign, tanda tangan ataupun surat-surat yang ada dalam projek-projek pembinaan ini Menteri Pertahanan daripada Pakatan Harapan, iaitu YB Masabu? Tidak juga. Ini adalah skandal-skandal terbesar yang mereka lakukan, yang mana kita susah untuk kita nak merungkaikan, tetapi rakyat tahu bahawa siapa di sebalik ini semua. Jadi kita tidak boleh membuat andaian-andaian kerana dia akan dikatakan sebagai fitnah, tetapi hakikatnya inilah yang berlaku turun-temurun. Sebab itu kenapa saya bertindak sebagai rakyat biasa yang melihat perkara ini. Kita tahu bahawa ini perkara pembohongan. Karena apa? Saya pernah duduk di pembelian waktu dalam Angkatan Tentera. Maka walaupun saya duduk di bahagian yang agak kecil, tetapi melibatkan pembelian-pembelian yang keluar negara juga. Kena spare part apa semua. Jadi saya lihat bagaimana kontrak-kontrak ini bertindak. Bagaimana kita nak melakukan rasuah, penyelewengan itu. Sudah pun kita lalui. Yang mana apalagi kalau kita di bawah, boleh kita lihat perkara ini. Apalagi yang di atas. Jadi bersekongkol atas sekongkol berkenaan dengan isu ini sebenarnya terjadi. Ini bukan satu andaian yang saya buat. Ini adalah satu hakikat yang benar-benar terjadi dalam Kementerian Pertahanan kita, yang digunakan oleh elit politik kita untuk mereka mencuri duit negara, duit rakyat untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan parti yang selama ini kita tidak berapa paham, dan akhirnya apabila Pakatan Harapan itu memerintah, kita melihat hasilnya inilah. Jadi penyelewengan ini terlalu banyak. Ini yang melibatkan kapal LCS. Tetapi banyak lagi yang lain yang mereka lakukan. Kalau kita lihat daripada apa yang saya lihat melalui laporan-laporan yang saya baca ini, kita pun ngeri. Mereka melakukan cara begitu licik dalam pencurian duit ini. Yang mana 6 bilion ini adalah 6,000 juta yang begitu banyak.
yang pada saya kalau yang hilang 1-2 juta ini memang seolah-olah sepertinya hilang 10 ringgit, 20 ringgit. Jadi elit-elit politik kita ini telah menggunakan segala macam helah untuk mereka larikan duit demi kepentingan pribadi. Jadi inilah yang mengecewakan saya sendiri sebagai rakyat. Yang mana kita tahu apa yang berlaku ini, dia 3 orang aja ada pusing. Yang paling banyak itu apabila melibatkan Datuk Seri Zahid, dia melibatkan Datuk Seri Najib. Jadi mereka berpusing dua lah di situ. Jadi berpusing lah macam mana pun memang pembohongan ini akan terbongkar. Jadi kita menunggu keputusan. Kita ini bukan yang arif, tetapi saya percaya rakyat yakin bahwa mereka inilah dalangnya. Saya penuh yakin inilah dalangnya. Cuma kita melihat akan juga terbukti, akan ada juga bukti baru nanti. Seperti mana yang telah berlaku dengan Datuk Seri Najib. Akhirnya akan juga ke Sungai Buloh nanti. Saya percaya itu. So, sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Harap rakyat menilai siapa sebenarnya pimpinan yang benar-benar memberi kemajuan ataupun memberi arah yang terbaik untuk kita rakyat. Membangunkan negara ini supaya tidak berlaku ketirisan. Rompakan wang rakyat yang begitu banyak. Ketirisan ini amat membebankan kita rakyat semula. So, sekian. Terima kasih. Thank you.